Amirul. Okay. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak minta tolong siapa yang paling handsome sekali baca doa. Kita ada 24 orang. Hari tu saya dah minta tolong Amirul Haziq. So hari ni Amirul Haziq nak siapa baca doa? Amirul nak siapa baca doa? Amirul. Faiz Hakimi. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Faiz Hakimi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, Faiz Hakimi, kita terus book untuk esok. Esok awak nak siapa baca doa? Esok awak nak request siapa baca doa? Ya Allah, nak request pun lambat. Tak apalah, nanti dah habis kelas nanti ingatkan balik kat saya siapa awak nak siapa baca doa. Right, okay, bismillahirrahmanirrahim. So, yang ini adalah yang hari tu saya dah insaf dah daripada minggu lepas. Patutnya saya minta kertas tu awal and then saya tanda. Tak adalah saya bagi awak pening kepala masa kelas kan. So, ini dah insaf. So, kita tengok balik latihan Nabil tulis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now soalan dia ya. Soalan di sini. Okay, jap mana ni kita soalan? Alright, okay. Okay, so dia kata ini adalah soalan Nabil. Okay, now saya ada satu projek. Projek ni saya minta tolong senior buat dulu. Projek mengajar macam cikgu ada certain topik. So kita tunggu dulu, saya tengah tunggu senior hantar dia orang punya projek hari Ahad ni. Kalau dia okey, projek tingkatan 5 tu okey, saya tunjuk kat awak. And then budak tingkatan 4 pun kena buat. So budak tingkatan 4 saya assume kena tajuk sama ada bab ni, bab 7 atau bab 8 separuh hafiz, okey. So yang tu nanti kita bincang. Sebab tu saya nak bagi bincang faham. Sebab nanti yang ini korang yang kena buat. Korang kena buat satu projek guru muda tapi dalam bentuk video. Maksudnya macam cikgu mengajar lah. Tapi korang lebih dan justnya korang punya kemahiran terhadap teknologi tu lebih hebat. So basically saya sangat looking forward lah untuk projek yang itu. Alright, so projek tu adalah salah satu projek untuk kita cuba tolong senior. Maksudnya SPM 2021. Tak adalah dia rasa terbeban seorang-seorang. Dan satu lagi budak tingkatan 5 yang tahun ni sebenarnya dia berat sikit. Tahun lepas pun diorang belajar zaman macam PKP, ini pun PKP. Lepas tu biologi saya nak bagi tahu awak, budak-budak tingkatan 5 dah start rasa dia punya pressure, stres dia. Kita bio ada 28 tajuk. Itu baru bio sahaja, belum kimia, belum fizik. So kita nak cuba cara saya untuk biologi, kita cuba nak kurangkan pressure senior dengan cara bantu awak, diri awak sendiri dan pada masa sama bantu senior. So yang itu nanti kita looking forward. Kita tengok dulu senior buat macam mana. Satu saya nak bagi awak fahamkan konsep ni. Alright. Ini adalah Nabil punya jawapan. Saya explain lagi sekali. Saya minta maaf Nabil bagi awak soalan yang susah. Nah, soalan ni dia kata seorang pelari pecut 100 meter biasanya menahan nafas semasa berlari berbanding dengan seorang pelari jarak jauh. Selepas berlari, pelari pecut memerlukan 7 liter oksigen untuk menyingkirkan asid laktik. Kalau dia kata 7 liter 7 liter oksigen, awak nampak saja keyword dekat sini adalah asid laktik. Bila awak nampak banyak asid laktik, maksudnya dekat sini dia dapat tenaga adalah daripada fermentasi asid laktik. So kat sini asid laktik. Dekat sini awak ingat dia punya keyword dalam soalan tu dia dah bagi hint. Nampak je maksudnya memerlukan banyak oksigen untuk singkirkan asid laktik. Maksudnya asid laktik tu terhasil daripada fermentasi asid laktik. Maksudnya pelari pecut ni dia dapat tenaga yang diperolehi adalah daripada fermentasi asid laktik. Okey, dia kata berbanding dengan pelari jarak jauh. Dia kata pelari jarak jauh ni memerlukan sedikit. So, keyword dia kat sini, awak ulas balik soalan tu.
pelari jarak dekat menjalankan fermentasi asid laktik untuk mendapatkan tenaga cepat. Okey, tenaga cepat. Okey. Alright, untuk aktiviti cergas dan cepat. So, senang kata, pelari itu dapat tenaga adalah daripada fermentasi asid laktik. Manakala pelari jarak jauh, kalaulah dia kata dia tak dapat banyak asid laktik, tapi awak tahu kalau berlari mesti memerlukan tenaga. Keyword dia, dua-dua aktiviti ni memerlukan tenaga. Tetapi pelari jarak dekat, tenaga yang diperolehi itu adalah daripada fermentasi asid laktik. Tetapi pelari jarak jauh, dia dapat tenaga juga. Tapi asid laktik dia banyak ke sikit? Yang lari long distance ni. Asid laktik dia banyak ke sikit? Yes. Kalau dia sikit, tenaga yang diperolehi itu sebenarnya daripada respirasi mana satu? Respirasi aerob yang banyak. Yes, respirasi aerob. Lepas tu dia ada asid laktik tak? Ada. Ada. So, dia dapat tenaga daripada dua, respirasi aerob dan juga fermentasi asid laktik. Okay. So, pelari jarak jauh tidak boleh menahan nafas. Okay, menahan nafas untuk menjalankan fermentasi asid laktik kerana kepekatan asid laktik yang tinggi menyebabkan otot menjadi lesu dan cepat. So far kat sini Nabil faham tak saya cuba sampaikan? Nabil? Faham cikgu? Sorry Nabil, hari tu bagi awak pening. So senang kata keyword dia macam ni. Kalaulah orang tu dia hasilkan banyak asid laktik, maksudnya tenaga yang diperolehi untuk aktiviti tu dia dapat daripada fermentasi alkohol. Fermentasi asid laktik. Kalaulah dia hasilkan asid laktik sikit, maksudnya dia melakukan fermentasi asid laktik sedikit saja. Dan satu lagi, kenapa pelari jarak jauh, long distance, tak sesuai untuk menjalankan fermentasi, mendapatkan tenaga daripada fermentasi asid laktik? Satu, kepekatan asid laktik yang tinggi menyebabkan otot menjadi lesu. Oleh itu, kalau pelari long distance, okey macam merentas desa, dia dapat tenaga adalah daripada respirasi aerob. Sebab tu dia tarik nafas dalam-dalam. So far sini okey Alright. So yang ini kita tak ada masalah. Yang ini sudah. Yang ini sudah. Yang ini sudah. Alright. Ini adalah Mazrin punya senang. So sekarang kita nak tengok yang ini adalah kembar. Kembar hari ini datang tak? Kembar. Ya cikgu. Alhamdulillah. Kembar asal minggu lepas tak masuk? Ada bola ke? Tertidur. Okay, tak apa. Bila Euro nak habis? Tak tahu. Minggu depan ke? Tak tahu lagi. Ini tengah apa? Saya suka bola tapi dah jadi mak ni saya tak boleh layan dah. Alright, tapi saya respect satulah, England boleh masuk kan. So boleh kalahkan Germany. So basically yang tu hebatlah untuk saya. Alright, lama dah tak tengok. So saya no comment untuk bola. Alright, so soalan periksa. Ini saya nak ni untuk kembar tau. Kembar, kalau soalan periksa macam ni kan, dia kata bandingkan respirasi aerob dan juga fermentasi. Bila soalan dia kata bandingkan, soalan dia tanya bandingkan, awak kena bagi persamaan dan perbezaan. Persamaan dan perbezaan. Okay, right. So kedua-duanya merupakan respirasi sel, keduanya berlaku di sel haiwan dan sel tumbuhan, kedua-duanya menghasilkan tenaga dan ATP, kedua-duanya menggunakan glukosa sebagai substrat utama. Lepas tu dia kata soalan situ adalah perbezaan. Kalau dia kata perbezaan kembar, awak punya esei tu kan, saya perasan awak buat satu perenggan. Kalau awak buat esei masa SPM, jawapan macam tu kurang sesuai. Kenapa? Sebab macam mana awak nak dapat markah? Kita dapat markah macam ni tau. Respirasi aerob menggunakan oksigen, manakala fermentasi tidak menggunakan oksigen atau oksigen terhad. Macam ni, baru satu markah. 1 marks. Lepas tu, pengoksidaan glukosa adalah lengkap, manakala fermentasi pengoksidaan glukosa tidak lengkap. Tak. 1 markah. Senang kata bila kita cakap perbezaan, awak kena cerita pasal dia mesti pair tu mesti kita kata sepasang. Kalau korang tengah cerita pasal pengoksidaan glukosa, dekat sini respirasi aerob pengoksidaan glukosa adalah lengkap. Manakala fermentasi pengoksidaan glukosa adalah tidak lengkap. Nampak tak? Dia mesti pair begitu. So tapi saya suka kembar buat Wafiq dengan Wazif. At least korang tahu silap kat sini. So in the future korang tak akan buat silap yang sama. So boleh nampak tak? Kalau isi tu keluar soalan persamaan atau perbezaan, biasanya perbezaan awak kena buat dia dalam bentuk pair. Alright. Okay. Assalamualaikum. Yeah. Okay.
Right. So awak ingat kalau AC biology boleh buat dalam bentuk kotak, tetapi mesti guna ayat yang panjang. Awak tak boleh kata sini oksigen, sini tak gunakan oksigen. Tapi saya sebenarnya tak berapa galakkan. Tapi so far yang saya terima, saya tanya dekat ke saya punya kawan-kawan yang ada experience dengan kertas dua, dia orang kata boleh. Dengan satu syarat mesti dalam bentuk ayat, dan dengan satu syarat dia mesti 2 kotak je. Cikgu tu ajar saya, dia kata 2 kotak je. Maksudnya awak tak boleh pakai 3 kotak. Kenapa 3 kotak? 3 kotak kata sini ada oksigen. Maksud kata sini ada tak ada. So senang kata kalau nak buat esei dalam bentuk jadual, buat ayat panjang dan kotak tu hanya 2 sahaja. Okay, so macam ni dapat lagi 1 markah. Yang ini 1 lagi markah. Yang ini 1 lagi markah. So untuk esei Wafiq dengan Wazif, cadangan saya awak tengok skema jawapan yang gini. Okay, kemudian Wafiq dengan Wazir dah ada cerita kat sini. Dia kata kalaulah masam, soalan dia kat sini tau. Terangkan mengapa daging menjadi rosak apabila tidak disimpan dalam peti sejuk. Okey, dia rosak adalah disebabkan dalam air tu sebenarnya dia ada mikroorganisma. Awak bayangkan saya nak air bilis. Saya dah buka air bilis ni. Bila saya buka, saya tak simpan dalam peti sejuk. Saya letak je dekat luar. Bila saya letak kat luar, dalam air tu ada mikroorganisma. So mikroorganisma ni pada suhu bilik, dalam air bilis tu, dalam air yogurt tu, mikroorganisma tu akan menjalani fermentasi apa? Mikroorganisma dalam air bilis, air gula yang ada laktosa. Yes, dia akan menjalani fermentasi asid laktik. So dekat sini, dalam air bilis tu, air yogurt, air vitagen, dia ada mikroorganisma. So bila suhu biasa, mikroorganisma ni dia akan menjalani fermentasi asid laktik menghasilkan asid laktik. So asid laktik tu nanti dia jadi kental. Tu yang kita tahu dia basi. Basi bila dia dah daripada cecair dia dah jadi kental. Okey. So dia akan buat rasa tu jadi masam. Tetapi bila kita simpan dalam peti sejuk, suhu rendah, dia macam awak lah kalau sejuk pagi-pagi, semua orang tarik selimut kan. So, bila masa suhu tu rendah, suhu sejuk tu, biasanya dia tidak aktif. So, bila dalam suhu sejuk, biasanya mikroorganisma ini tidak dapat membiak. So, sebab tu kalau korang minum air bilis, tak habis, korang simpan dalam peti sejuk. Kenapa kita kena simpan dalam peti sejuk? Lagi sekali, kenapa kita kena simpan dalam peti sejuk? Kenapa? Supaya dia tidak membiak. Apa lagi sekali Afwan? Sebab Dia tak aktif. Ya, kita tak nak dia membiak sebab dia tak aktif. Bila mikroorganisma itu tidak aktif, mikroorganisma itu tidak dapat membiak. Yes, very good. Okay. So, Wafiq dengan Wazir, saya nak minta maaf. Esei korang, saya nak minta tolong kawan awak salin skema. Kecil hati tak? Jangan kecil hati tau. It's okay tau buat salah. Saya sebenarnya don't be afraid to make any mistake. You are learning from your mistake. Jangan rasa takut buat salah, okay? The most important thing is you have to try. Kena cuba macam ni kan. Tapi saya takut lah sampai hati Cikgu Mariana kan. Tak ada Jangan kecil hati tau. Okay, so belajar. Alright. So ini dah kita nak tengok Ho. Ho punya I dah discuss ke Ho punya. Ini adalah Afwan. So bila Afwan dia kata, soalan Afwan dia kata kalau aktiviti cergas, kita ambil serbuk penaik. Selalunya serbuk penaik ni kita buat apa serbuk penaik ni? Serbuk penaik ni selalunya korang buat apa? Yeay, buat kuih. Bila letak serbuk penaik, kuih tu jadi apa? Jadi kebun. Ya, jadi gebu, semua jadi tembang-tembang besar semua tu kan. So serbuk penaik tu selain kalau dalam konsep kuih tu nak jadi kuih tu gebu, serbuk penaik ni sebenarnya dia adalah satu serbuk yang beralkali. Dalam kes ni kita bukan nak bagi otot kita gebu atau naik tau. Dalam aktiviti ni kita pakai baking soda ni, serbuk penaik ni adalah disebabkan pH baking soda itu. pH-nya adalah pH beralkali. Again, jangan salah faham tau. Bila kita pakai serbuk penaik dalam kes ni bukan nak bagi otot awak jadi gebu, tak ada.
Sebenarnya kita pakai sebut penaik dalam kes ini adalah sebab pH-nya. Okay. Now, pH dia adalah beralkali. Beralkali ni biasanya pH ni macam mana? Kurang daripada 7 atau atas daripada 7? Lebih daripada 7. Yeah, lebih daripada 7. 7 ke atas. Okay. Now, kenapa? Sebab bila dalam aktiviti lasak, dia melibatkan fermentasi otot. Fermentasi otot ni menghasilkan banyak apa? Kalau aktiviti cergas, yes, dia akan menghasilkan banyak asid laktik. Bila asid laktik ni, asid, pH-nya selalu berapa pH asid laktik ni? More daripada 7. Yes, pH-nya adalah kurang, iaitu pH adalah berasid. Kita tak nak bahagian otot kita berasid sebab bila dia berasid, dia akan menyebabkan asid laktik yang terlampau banyak, dia akan menyebabkan otot kita jadi apa? Lesu. Yes, lesu. So, kenapa sini kan? Kenapa? Okey, lepas ni. Katakanlah kalau korang main bola ke main rugby, ni boleh digunakan ni tapi saya rasa korang kembang tekak nak makan ni. Salah satu cara adalah korang ambil asid laktik. Korang ambil makanan yang beralkali. Okay, so dalam kes ni ambil serbuk penaik. Saya pun tak tahu macam mana korang ambil serbuk penaik tu boleh bagi, maksud saya larat ke? Ada siapa sanggup ke? Korang tengah buat aktiviti cergas kan? Korang tengah skipping. So korang tak nak bagi otot korang ni jadi lesu sebab banyak sangat asid laktik. So satu cara, awak pergi dapur. Awak minta mak awak awak minta mak awak sebut penaik. So bagi saya benda tu adalah something new. Siapa-siapa yang aktif korang cuba, nanti korang share kat kita orang sama ada tips itu berkesan. Maksudnya kat sini ada tak budak antara korang yang aktif bersukan ke sekarang ni? Kalau yang aktif bersukan, cubalah ambil sebut penaik dekat dapur tu, korang makan, tengok dia kurangkan tak rasa lesu kat otot tu. Kalau berkesan, korang bagi tahu saya, and then nanti saya bolehlah praktikkan benda tu. Tapi yang ni memang diorang buat lah. So senang kata apa? Sebab kita nak neutralkan masa tu daripada berasid. Okay, so ini dah. So sekarang ini adalah hari tu Mazicing punya saya tak ada masalah. Mazicing punya saya betulkan kat sini je. Okay, latihan Mazicing ni saya suka esei dia, bahasa dia cantik tau. Latihan daya ketahanan menambahkan bilangan mitokondria dalam sel otot atlet. Bila bilangan mitokondria ini bertambah, ia akan menyebabkan kadar respirasi aerob meningkat. So keyword dia kat situ. Macam mana kita nak tambahkan bilangan mitokondria dekat dalam otot kita? Macam mana? Macam mana korang nak tambahkan bilangan mitokondria dekat otot? Senam kot. Ya, kena bersenam selalu. Sebab tu kalau orang dia masuk larian macam hari tu ada korang selalu follow sukan tak? Bos selalu follow kat ni. Kan ada seorang atlet daripada Malaysia yang perempuan, dia layak untuk masuk Olimpik pakai wildcard. Saya lupalah nama dia. Atlet tu adalah atlet perempuan pakai tudung. Ada tak baca mana-mana? Ada tak you guys baca? Dia dapat kelayakan pergi Olimpik tau sebab dia punya masa dia sprint untuk 100 meter if I'm not mistaken adalah 11 saat something berapa. So disebabkan masa peribadi dia tu sangat cantik, dia layak untuk masuk ke Olimpik. Dia bukan akhir lah, dia boleh layak masuk lari ke Olimpik. Pernah baca tak? Ada tak korang baca? Peminat. Afwan ada tengok tak? Peminat. Tak tahu. Ya Allah, Nabil baca apa Nabil? Awak tengok apa, anime ke? Korang baca apa? Komik anime? Tak baca. Okay. So nanti kalau korang tengok macam perempuan, saya lupa, subhanallah, budak tu comel. Dia perempuan, dia dapat masuk tu adalah senang kata macam ni tau. Dia nak dapatkan masa dia 11 saat berapa? 11 saat berapa lagi tak belakang tu kan? 11 saat tu sebenarnya dia kena praktis bertahun-tahun. Okay? Bila dia praktis bertahun-tahun tu sebenarnya bilangan mitokondria dia bertambah. Apabila bilangan mitokondria dia bertambah, kadar respirasi aerob dia juga meningkat. So maksudnya kalau awak lari dengan dia, walaupun korang lelaki, lawan dia, confirm korang kalah. Sebab dia dah berlatih dah beratus tahun pula. Dah lama.
bertahun-tahun. Okey. Now, lepas tu kalaulah dihasilkan asid laktik tu pun lebih mudah dioksidakan dengan cepat. Ni tak ada kaitan dengan bilangan mitokondria, ni je yang betulkan. So yang ini Mazicing punya tak ada masalah. Now, kita tengok Ho punya. Ho, awak snap kat saya tak berapa cantik tau. Oh, bukan How Ho Yun. Okay, so tapi saya cuba nak bagi dia cantik sikit. So ini yang saya tulis kat sini tau. Ni daripada How punya jawapan. Kita tengok, saya conteng kat sini tau. Dia kata macam ni, awak nak buat yang ini, dia kata macam ni tau ayat dia. Okay. Semasa menjalankan satu eksperimen menggunakan yeast mailing, bayangkan How. Ni bayangkan How Ho Yun nak buat wine. Okay, kita ganti tau mailing ni dengan How Ho Yun. So, How Ho Yun mendapati bahawa jus anggur yang disimpan dalam bekas tertutup, yeast akan menguraikan glukosa anggur dengan perlahan. Tetapi sekiranya bekas tersebut tidak mengandungi oksigen, yeast akan mengurai glukosa dengan kadar yang cepat. Kandungan alkohol dalam bekas akan meningkat dengan cepat. Okey. Di akhir eksperimen ini, Ho Yun, ganti mailing, Ho Yun mendapati penguraian glukosa kembali menjadi perlahan walaupun terdapat buah anggur yang belum diuraikan. Jelaskan. Soalan ni adalah soalan yang sangat hebat, sangat. So, dia kata macam ni, mailing ni nak buat wine. Dia simpan dalam bekas yang tertutup. Okey, bila dia simpan dalam bekas yang tertutup, bayangkan dalam ni wine, bekas yang tertutup. Yeast tu menguraikan glukosa. Maksudnya dekat sini fermentasi alkohol berlaku, tetapi dia berlaku dengan perlahan. Tapi kalaulah bekas tertutup ni tak ada oksigen. Tadi ada kita buat wine dalam bekas tertutup tapi ada oksigen. Masa ada oksigen, kita nak cakap alkohol tu bertukar menjadi wine tu, anggur tu nak bertukar menjadi alkohol tu dia lambat. Tapi kalaulah kita buang semua oksigen, fermentasi alkohol tu berlaku dengan lebih cepat. So dia kata suruh huraikan. So jawapan dia dekat sini macam ni. Ni kita tengok skema jawapan dulu tau. Sekiranya bekas mengandungi oksigen, yeast akan berespirasi menghasilkan karbon dioksida dan juga tenaga. Senang kata kalau dia ada oksigen, yeast ni akan menjalani respirasi apa? Yeast ni menjalani apa? Kalau ada oksigen, respirasi aerob ataupun ini adalah respirasi aerob. Yap, terima kasih. Aerob. Ada satu keburukan respirasi aerob. Respirasi aerob menghasilkan tenaga banyak, tetapi kadar penguraian glukosanya adalah lambat. Sebab tu tadi kan, kalau ikut logik macam Nabil, bayangkan Nabil lari tadi sprinter tu. Kenapa kalau masa berlari laju tu kita nak kita dapat tenaga daripada fermentasi asid laktik? Satu sebab paling utama, fermentasi asid laktik walaupun tenaga yang dihasilkan sedikit, tetapi tenaga tu cepat. Maksudnya kadar penghasilan tenaga adalah cepat walaupun bilangan tenaga adalah sedikit. Okay, so dalam kes nak buat alkohol, kita nak proses penghasilan alkohol tu adalah cepat. Kadar penghasilan tenaga adalah cepat. Okay. Now, bila tak ada oksigen, yeast akan berespirasi secara anaerob ataupun kita kata secara fermentasi es alkohol untuk menghasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Senang kata, konsep ni sama kalau macam orang buat tapai. Awak tanyalah makcik awak ke nenek awak buat tapai. Saya tak pernah, mak saya tak pernah buat tapai. Tapi awak try lah tanya. Orang buat tapai, dia kena tutup. Dia kena letak tapai tu dengan yeast tu dalam satu, yeast atau ragi, kalau saya tak silap, saya tak pandai masak, dalam satu bekas yang tertutup tanpa oksigen. Kalaulah bekas tu tertutup tapi ada sikit oksigen, rasa dia tak sama. Okay, now kita nak cerita kenapa macam tu. Senang kata kita nak cerita macam mana nak buat alkohol ataupun saya nak buat cerita paling senang tapai. Tapai yang rasa sedap. So tapai yang rasa sedap, kita kena buang semua oksigen. Kita tak nak langsung ada sikit oksigen. Kenapa? Sebab bila ada oksigen, tapai tu yang ada yeast atau ragi tu, dia akan menjalani respirasi aerob dulu. Dia akan buat ni dulu. Baru fermentasi alkohol.
So, apakah kesannya jika kita buat something, buat wine ke, buat beer ke atau buat tapai, jika dalam satu bekas tu ada oksigen, kesannya pertama dia akan buat respirasi aerob dulu. Pertama dia akan buat respirasi aerob. Dah habis oksigen barulah dia buat fermentasi alkohol. So, apa kesannya jika berlaku respirasi aerob baru fermentasi alkohol? Kesannya okey, dia akan menyebabkan kadar penghasilan alkohol tu adalah cepat. Maksudnya banyak alkohol kat dalam tu. Okey, bila alkohol tu banyak dalam tu, pengumpulan alkohol tu paras dia terlampau tinggi, dia akan menyebabkan dia beracun dan merencatkan pertumbuhan yeast. Dan senang kata, yeast akan mati jika kandungan alkohol tu lebih daripada 14% ataupun terlampau tinggi. Alright, ini adalah skema. So kita tengok how punya. Tapi untuk jawapan ni saya suka orang salin how punya jawapan. Okay, so ini adalah jawapan how. So saya baca dulu kat sini. Okay, sini Semasa bekas ada oksigen, yeast berrespirasi aerob menghasilkan oksigen, air dan juga tenaga. Kadar penguraian glukosa adalah rendah. Senang kata bila dia berrespirasi aerob, respirasi aerob ni kadar penghasilan glukosa adalah rendah. Tetapi tenaga banyak. Kita tak nak tenaga. Okey. Bila lah yeast tu berrespirasi tanpa oksigen, yeast akan melakukan fermentasi alkohol. So, fermentasi alkohol, kadar penguraian glukosanya adalah cepat. So, dia dapat menghasilkan alkohol yang cepat. So, tetapi kalau kandungan alkohol terlampau tinggi, dia akan merencatkan pertumbuhan yeast. So, yeast akan mati apabila kandungan alkohol tu sampai ke 14%. So, yang ini awak salin how punya. Ni how for you. Last sekali. Okay. Ini katakanlah ganti. Ini mailing. Bukan. Ni Susan. Miss Susan. Kita nak bayangkan ini Miss How. Miss Ho. Ho nak buat roti. Tapi kalau lah Ho nak buat roti, dia beli mauripan. Korang tahu tak mauripan? Saya rasa Afwan tahu kot mauripan tu apa? Afwan tahu tak mauripan tu apa? Ha? Lepas tu yeast, saya yeast. Ya. Mauripan tu adalah brand. Dalam mauripan tu macam ubat gigi. Brand ubat gigi adalah Colgate. Kalau yeast, nama yeast tu bayangkan mauripan. Bayangkan biasanya kalau kita beli mauripan, dia mesti kering tau. Dia macam serbuk, kering. So yang korang beli tu sebenarnya yeast, tapi yeast dalam keadaan kering. So yeast dalam keadaan kering, awak ingat mikroorganisma kalau kering dia tak aktif. Mikroorganisma hanya boleh aktif bila kita letak dalam air dan suhu dia adalah 40 darjah Celsius macam sama suhu kita. Sebab tu kalau lah Afwan, kalau nak buat roti yang bagus, Afwan buat apa dekat yeast tu? Kat mauripan tu awak buat apa? Bancur dengan air tu. Oh, macam dengan air. Lepas tu air tu boleh tak air sejuk? Tak. Boleh tak air tu sejuk? Tak. Tak. Kalau panas macam mendidih boleh tak? Tak juga. So nak kena air yang macam mana? Suam-suam macam tu. Suam-suam. Paling elok kan kat rumah korang ada thermometer, korang ukur air tu. Air suam tu at least 40 darjah Celsius atau 39 ke 40 darjah Celsius. Sebab yeast ni adalah benda hidup, organisma hidup. So yeast ni dia perlukan air. Dan air tu suhu dia lebih kurang sama, kita nak kata suhu tu adalah pada suhu 40 darjah Celsius. Dia tak boleh terlampau panas atau tak boleh terlampau sejuk. So bila yeast letak dengan air pada suhu yang sesuai, so yeast tu hidup. Yeast tu dapat diaktifkan. Bila yeast tu diaktifkan, yeast ni dia dapat glukosa tau. So glukosa, saya tukar warna pen. Glukosa, dia akan mengalami dengan yeast ni. Yeast ni hasilkan satu enzim. Nama enzim tu adalah enzim apa? Yeast hasilkan satu enzim. Apakah nama enzim? Zimase. Terima kasih, enzim Zimase. So, enzim Zimase ni nanti dia akan menghasilkan apa hasil dalam fermentasi alkohol? Etanol, Etanol. karbon dioksida, tenaga. Yes, etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Ada ya karbon dioksida? Ada tak? Betul ada Ada. Ada. Saya ingat roti dia kan
dia ada angin tu kan. Oh yes, correct. So, gas karbon dioksida ni yang dapat menaikkan roti tu. So, roti tu kalau korang potong, dia ada ruang rongga-rongga kosong. Sebenarnya rongga-rongga tu adalah gas karbon dioksida yang terperangkap dalam tu. So, ini adalah esei untuk bab 7. Bab 7. So, do you have any question? Saya laju sebab saya nak tutup bab ni. Do you have any question? Ada. Tak ada. Dah hebat kan tajuk ni kan? Dah cikgu, hebat dah kami. InsyaAllah. InsyaAllah. So, kerja korang, saya lupa lah. Yang ni korang kena salin. Salin esei 11, 10. Nanti saya tulislah balik esei 10. Esei Mazicing, banyak esei korang kena salin. Oh, so minggu ni banyak esei. Tak apa. Nak pandai kan? Nak pandai kenalah usaha lebih sikit kan? Nanti sebelum tengok bola ke, nak stay up malam ke, sementara tunggu bola, korang salin lah latihan tu kan? Nak 1000 daya, tak nak 1000? Dalih. Dalih, thank you so much. Walaupun bunyi macam tak ikhlas, jawab kat saya kan? Alright, so hari ni kita nak masuk bab 8. Bab 8 ni saya dah study dah ni. Saya kena ajar agak sebab saya dah study tajuk ni. Okay, bab 8 adalah sistem respirasi. Sistem respirasi adalah, senang kata macam ni, korang nak sedut oksigen. Bila kita sedut oksigen, bila kita cerita pasal sistem respirasi, dia perlukan organ respirasi. Kalau kita kata pasal sistem respirasi, dia akan melibatkan organ respirasi ataupun kita panggil dia sebagai organ pertukaran gas. Dalam sistem respirasi sebenarnya kita cerita pasal 2 jenis gas. Gas apakah yang kita cerita dalam sistem respirasi ni biasanya? Oksigen. Oksigen, karbon dioksida. Yes, kita oksigen tu apa yang sedut masuk? Oksigen. Oksigen. Ya, kita sedut oksigen, sedut gas oksigen, kita hembus Karbon dioksida. Tidak. karbon dioksida. So, proses pertukaran gas, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Ini kita panggil adalah sebagai pertukaran gas. Bila lah kita nak melakukan pertukaran gas ni memerlukan struktur. Ataupun kita panggil adalah organ khas. Okay. Now, so kita terus laju sikit. So hari ni kita nak cerita organ-organ khas yang ada untuk organisma ni. So senang kata, dalam tajuk ni kita belajar 4 jenis organisma. Satu adalah serangga, kita belajar katak, kita belajar ikan dan juga kita belajar manusia. Kalaulah serangga, struktur respirasi, awak ingat kalau struktur respirasi ni adalah proses pertukaran gas. Struktur respirasi, keyword dia respirasi, di sini berlakunya pertukaran gas. Maksudnya ada oksigen akan meresap masuk, karbon dioksida akan meresap keluar. So kalau untuk serangga, keyword dia untuk serangga, organ pertukaran gas ataupun organ respirasinya adalah trakeol. Kalaulah untuk ikan, organ pertukaran gasnya adalah filamen ataupun lamela di insang. Kalaulah katak, pertukaran gasnya berlaku di kulit dan paru. Awak teka, kulit katak ni selalu macam mana rasa dia? Lembab, okey. Ya, lembab. Lembab. Selain lembab, Licin. licin. Dan katak dia suka tempat yang sejuk-sejuk. Tapi licin tak berlaku pertukaran gas. Katak tu sebenarnya kulit dia licin sebab dia ada mucus tau kat situ. Okay. Kemudian kalau manusia, pertukaran gas tu berlaku di alveolus. Okay. So sekarang, hari ini kita nak cerita apakah persamaan antara trakeol, filamen, kulit dan peparu katak dan juga alveolus. Jikalah kita kata struktur respirasi ada ciri-ciri khas. So persamaan antara trakeol, filamen, kulit peparu dan juga alveolus ini persamaannya keempat, 1, 2, 3, 4.
persamaan struktur respirasi untuk empat organisma ini, persamaannya ia mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu yang besar. Biasanya short form saya akan buat jumlah luas permukaan perisi padu. Awak boleh buat short form tapi keyword dia, short form dia mesti huruf besar. Okay. Jumlah luas permukaan perisi padu ni adalah something dia merujuk kepada benda berlipat-lipat. Contoh saya ambil ni. Katalah tracheol. Tracheol ni ada banyak macam ni. Dia adalah liang-liang kecil. Tracheol. Ini bayangkan ini tracheol. Kemudian kalau filamen pun macam ni. Filamen ni awak pernah tengok insang ikan tak? Pernah tengok tak? Nah, Pernah. So insang ikan awak bayangkan dia perasan tak dia macam sikat? Kan? Hasan. Dia ada banyak kan halus-halus tu kan? Okey. Kalau lah paru katak pun dia punya luas permukaan dia nipis dan luas permukaannya adalah besar. Kalau alveolus macam buah anggur. So kalau awak nampak apa-apa yang kecil bilangannya banyak, sebenarnya kita merujuk jumlah luas permukaan perisi padunya adalah besar. Saya ulang, anything awak nampak struktur yang saiznya kecil, dia berlipat-lipat, memanjang, sebenarnya ia merujuk kepada jumlah luas permukaannya adalah besar. Maksudnya bila dia halus kecil-kecil, proses pertukaran gas tu banyak berlaku. Okey, sebab tu manusia ada alveolus. Sebab alveolus ni macam anggur. So, apakah kebaikan alveolus yang macam anggur tu? Sebab dia ada banyak. Bila dia banyak, okey, jumlah luas permukaan perisi padunya adalah besar. Sama macam buku. Bayangkan ini buku. Oh, nampak tak ni buku kan? Okey, ini buku. Ini iPad. Mana satukah yang ada jumlah luas permukaan perisi padunya besar? iPad ke buku? Buku. Kenapa buku awak kata jumlah luas permukaan perisi padunya besar? Sebab dia berlipat-lipat. Ya, terima kasih sebab dia berlipat-lipat. Okey. Now, sebab tu buku awak berlipat-lipat. Cuba bayangkan macam buku teks bio ni kan, kita ada sampai muka surat 314. Jika dia tidak berlipat-lipat, korang susun muka surat ni boleh daripada katakanlah puncak alam boleh sampai dekat J-Steel. Acah lah kunun. Okay. Sebab tu dia berlipat-lipat. Dia nak menambah jumlah luas permukaan. Okay. Now lagi, apakah persamaan antara struktur respirasi ni? Selain dia ada jumlah luas permukaan yang besar, dia adalah nipis. Macam alveolus, nipis. Lamela insang pun nipis. Kulit katak pun nipis, peparu katak pun nipis, tracheol juga nipis. Dia hanyalah setebal satu sel. Kenapa dia tebal? Sebab dia memudahkan proses resapan. Kemudian proses ni struktur ni biasanya lembab. Kenapa dia mesti lembab? Kenapa dia mesti lembab? Kenapa biasanya struktur respirasi ni mesti lembab? Kenapa? Thank you Mazi Ching, supaya oksigen mudah larut. Kemudian, biasanya di sekeliling struktur respirasi ni dia ada kapilari darah kecuali tracheol. Tracheol tak ada kapilari darah. Kenapa dia mesti ada banyak kapilari darah? Bila awak nampak saja kapilari darah, dia membenarkan pengangkutan gas respirasi. Now, saya bagi awak, ini nota awak ni adalah satu nota yang bagus tau. Ni buku teks awak adalah pada muka surat. Sekejap. Korang ada buku teks tak? 131. Okay, muka surat apa? 131. 131. Terima kasih. So, muka surat 131. Now, ini ayat yang ni, kalau lah daripada statement ni, sebenarnya statement ni adalah sangat cantik. Dia pakai satu rules. Ini kita boleh guna untuk essay. Rules dia adalah, kita panggil dia tau, facts, explanation. Saya selalu ajar budak macam mana nak tulis essay yang cantik. Normally, setiap facts dia ada explanation. Kalau facts and explanation ni biasa adalah soalan untuk apa? Kalau kan kata kunci soalan tu dia kata terangkan. Bila the question is about terangkan atau huraikan, atau in English we call in English as explain, justify, huraikan. Biasanya awak kena ada fakta, facts,
E stand for explanation. Facts and explanation. Kenapa saya pakai bahasa Inggeris? Saya beritahu awak tau. Biasanya kita orang explain kalau discuss pasal kertas, actually in English tau. So normally sebab tu bila saya cakap ada terang pasal tips-tips soalan SPM dia biasanya dalam bahasa Inggeris. Sebab normally we discuss discuss the answer scheme in English. So basically awak just ingat term tu je. Facts and explanation. So kalau lah untuk sini, perasan tak macam ni tau. Mempunyai jumlah luas permukaan perisi padu, nampak tak? F yang depan ni, ini sebelum yang ni, ini faktanya tau. Dia kata kat sana yang besar ni kan, sampai yang besar, belakang ni yang untuk ni, ini adalah explanation dia. Kalau sini kan, ni nombor 1, sini nombor 2. Kesemua struktur respirasi adalah nipis. Faktanya adalah nipis. Okay, dia kata yang memudahkan resapan respirasi berlaku dengan cepat, ini adalah explanation. Kalau nombor 3 ni, mana satu faktanya? Ayat nombor 3 tu, kesemua struktur respirasi sentiasa lembab dan membenarkan gas respirasi melarut dalamnya. Mana satu faktanya? Respirasi sentiasa lembab. Respirasi Yes. lembab. Sentiasa lembab. Ya, struktur respirasi ni lembab, yang belakang ni adalah explanation. Struktur respirasi dilengkapi oleh kapilari darah, ini adalah faktanya. Belakang ni adalah explanation. Okay, saya bagi awak terus tips menjawab tau. Kalau ditanya terangkan atau huraikan, bagi fakta dan explanation. Tetapi kalau soalan tu dia kata state, in English we call state, in Malay kita panggil dia nyatakan. Nyatakan, awak just bagi fakta sahaja. So kalau kata nyatakan struktur respirasi, okey, nyatakan dia ada jumlah luas permukaan perisi padu yang bagus, dia nipis, dia lembab, dia ada banyak kapilari darah. Itu adalah nyatakan. Tetapi kalau awak terang kena bagi fakta dan juga explanation. So far sampai sini okey tak? Saya laju sangat tak? Tak. Tak. Okey, cikgu. Okey, thank you. Anak dara, korang okey tak anak dara? Semua tak mengaku anak dara. Okey, Mazrin je mengaku anak dara. Thank you Mazrin. Okey, now tadi kita kata kita dah belajar organisma. Dalam bab ni saya baru nak masuk. Hari ni kita nak cerita pasal struktur respirasi dalam serangga. Tadi saya kata kalaulah kita panggil dia adalah struktur pertukaran gas untuk serangga, apakah nama struktur pertukaran gas untuk serangga? Dia start huruf E. Tracheol. Yes, nama dia adalah tracheol. Kalau ikan, apakah struktur respirasi ni? Tempat pertukaran gas. Lamen. Yes, di pada sini adalah filamen. Kalau kat sini dia tulis di sini filamen dan lamela. Filamen dan lamela. Kalau amfibia, dia ada dua juga. Kulit dan paru. Yeah. Kulit. Dia adalah kulit dan paru. Kalau manusia, Alveolus. alveolus. Okey, kalau saya tanya apakah persamaan antara tracheol, filamen lamela, kulit peparu dan juga alveolus? Apakah persamaan antara empat-empat struktur respirasi ni? Dia ada lembab. Okey, dia lembab, very good. Lagi? Luas Lembab. permukaan yang besar. Ya, terima kasih. Jumlah luas permukaan perisi padunya adalah besar. Lagi, nipis. Thank you Mas Zichin. Lagi satu? Ada satu? Ada kapilari darah. Kapilari darah. Yes, ada kapilari darah kecuali Serangga. ya, kecuali serangga. Alright. So senang kata ini adalah persamaan dia. So awak ingat dalam proses pertukaran gas, empat struktur ni yang paling sekali utama, dia mesti lembab, jumlah luas permukaan perisi padunya mesti besar, dia nipis, dia ada banyak kapilari darah, dia ada kapilari darah kecuali serangga. So nampak tak? Inilah ciri-ciri struktur pernafasan ataupun struktur respirasi. Ataupun saya kata respirasi ataupun struktur pertukaran gas. Okay, so nampak tak kat sini? Dia mesti ni. Okay, dia jumlah luas permukaan perisi padunya adalah besar.
dia lembab dan nipis, dan satu lagi banyak kapilari darah. So awak pegang ni je. Tajuk ni sebenarnya simple je. Ni je awak pegang. 1, 2, 3 dan juga 4. Okay, now baru masuk serangga. Okay, serangga. Okay, saya ambil yang ni tau. Ini dalam buku teks awak. Hari ni saya sempat cerita serangga je kot. Esok saya rasa saya ambitious sangat tau. Kuis yang saya bagi tu Google Form tu saya rasa korang sempat buat 81 je kot. Dan satu lagi saya baik hati dekat korang tahun kali ni punya Google Form. Doakan saya selalu rajin, ada banyak masa. Korang punya latihan formative 8.1 dan 8.2 tu sebenarnya saya dah tukar dia dalam bentuk Google Form. So basically korang tinggal klik. So bila korang tinggal klik, saya berharap sangat ramai yang boleh hantar, ramai yang boleh buat. Sebab kadang-kadang saya perasan saya suruh buat pun korang tak buat. Tapi tak tahulah korang dah buat kat rumah tapi korang tak nak bagi tahu saya kan. So kalau boleh tolonglah buat. Okay, so please. Kalaulah saya boleh putarkan masa, saya beritahu awak tahu. Kalaulah saya boleh putarkan masa. Saya nak putarkan masa budak Tirta 5 tahun ni. Saya nak ajar balik. Sebab tahun lepas, kita orang struggle tau. Kita orang tak belajar lagi pakai Google Meet. Kita orang pakai video je. So basically, video yang saya buat tahun lepas tu, dia orang belajar macam pakai video tu. Dan saya perasan bila saya ajar dia orang pakai video and then saya tak buat Google Meet macam ni, dia orang tak tahu apa yang dia orang faham. Sebab bila saya bagi soalan, dia orang tak boleh buat. Dia orang faham, respirasi. Tapi bila saya bagi soalan tu aras tinggi, dia orang tak boleh. Sebab tu saya kena buat kelas Google GM ni juga. Sebabnya rupanya kalau saya bagi video, budak faham tengok video. Tapi dia tidak membantu senior awak untuk menjawab soalan. Maksudnya format SPM tu tak ada. So basically untuk saya yang ada korang beruntung adalah satu sebab kita orang belajar daripada diorang. Macam saya nak bayangkan kalau anak, senior awak Tirta 5 tu anak saya nombor sulung, anak sulung. Awak anak kedua. Anak kedua kan selalu special sikit kan. Now, anak pertama, saya as a mother, saya banyak belajar, saya banyak buat silap dengan yang sulung. Yang nombor 2, saya dah tahu saya banyak buat silap. Nombor 2, saya buat better sebab saya belajar daripada diorang. Okay? So basically you guys, untuk saya, sebenarnya korang adalah sedikit untung. Sedikit untung. So kalau korang tak faham, korang kena tanya tau. Sebab sebenarnya kenapa saya cakap macam ni, sebab saya ada buat projek yang saya kata saya nak korang tolong senior. Ada benda yang saya nak minta. Saya tengah plan, saya nak pilih guru muda 10 orang. 10 atau 8 orang nak jadi guru muda. So saya tengah plan siapa nama yang akan naik jadi guru muda. Dan saya cuba plan 8 kot, saya ambil 8 orang je dulu. 8 tu saya tengah fikir korang nak ahli macam mana? Nak saya tetapkan ke atau korang pilih sendiri? Yang tu saya tengah figure out macam mana. So sekarang saya tengah ada dalam kepala saya maybe 6 kot. 6 dulu kot. 6 tu nama yang tengah naik dekat kepala saya. Yang Chinese 3 orang tu mesti naik. Ho, Hao, Maziching, Nabil mesti naik. Kembar mesti naik. Kembar tu saya tak tahu sama ada kembar tu saya nak asingkan dia. Maksudnya kembar tu buat 2 grup, dua-dua jadi ketua. I don't know, kembar naik. Afwan, Aiman Fazli, saya nak ambil Faiz, saya ambil Farhan. So Faiz dan Farhan maybe satu grup kot. So saya tengah fikir nak buat macam mana. Tapi saya tengah tunggu senior bagi projek diorang hari Ahad ni. Kalau bagus nanti saya figure out macam mana kita nak bagi buat guru muda untuk tingkatan 4. Sebab saya rasa tingkatan 4 ni ada satu isu dekat awak tingkatan 4, saya perasan satu. Korang belum mix well. Maksud saya korang masih ada gap antara satu sama lain. Korang masih ada gap. Korang belum, macam mana cakap? Saya perasan korang belum boleh bekerjasama dengan semua orang dengan bagus. Is it true? Betul ke salah? Betul tak salah? Dia macam ada lagi geng. Aku dengan dia macam asabiah. Tahu tak asabiah? Korang pernah dengar tak asabiah tu apa? Asabiah tu ustazah saya selalu sebut. Korang ni asabiah. Bersuku apa? Ada suku. Macam orang Arab jahiliah dia ada suku. Kalau suku dia salah pun dia betulkan je. Saya tak ingat lah ustazah saya dia sebut lah. Betul tak Nabil? Saya tak pernah dengar cikgu.
Saya tak ingat lah, tapi dulu geng saya selalu cakap asabiah. So korang punya asabiah ni kuat sikit lah. So nanti kita fikir Saya tengah fikir nak buat berapa kumpulan, 8 ataupun saya nak buat 8 atau 6. Saya tengah fikir 8 atau 6 kumpulan. So ready nama-nama yang saya sebut tu korang ready sebab korang yang akan jadi ketua atau penolong. So korang kena ready yang itu. Alright, now saya masuk serangga kat sini. Saya ada lagi 5, saya ada 7 minit lagi. Now untuk serangga, so saya berhenti kat serangga je tahu hari ni. Serangga ni saya lupa lah. Kalau tak apalah. Saya ingat saya nak tangkap lipas. Tapi korang bukannya boleh nampak lipas kat sini kan. Lipas dengan belalang ni lebih kurang sama tau. Perasan tak? Korang pernah tak potong kepala lipas? Atau potong kepala belalang? Tak. Cengkerik pernah tak? Korang Ya. pernah mancing tak? Korang pernah mancing tak? Pernah kan? Tak. Korang pernah tak buat eksperimen? Bukan kejam. Korang pernah tak potong kepala cengkerik ke belalang? Tak pernah. Korang baik-baik lah semua kan. Saya potong kepala lipas. Okey, kalau korang potong okey Hafiz, kalau potong kepala lipas, lepas awak potong kepala lipas tu, kaki dia boleh gerak-gerak lagi tak? Boleh. Boleh. Kenapa ni? Nah, macam ni, uniknya lipas dengan serangga lain, bukan serangga, dengan haiwan lain, dengan manusia, kita dapat oksigen, kita lalu hidung tau. Katak pun boleh dapat oksigen daripada hidung. Ikan daripada operculum, tepi ikan kat sini. Serangga ni, uniknya serangga, dia dapat oksigen daripada badan dia kat tepi. Bayangkan lipas, tak ada lipas pula. Okey, bayangkan lipas kalau kita potong kepala, bayangkan ini badan dia. Oksigen tu dia bukan lalu masuk melalui depan kepala dia. Oksigen tak lalu kepala dia ni tau. Oksigen ni dia masuk melalui badan dia. Dekat badan dia ada satu liang kecil namanya spiracle. Spiracle ni letaknya kat badan ataupun bahasa sainsnya kita panggil dia sebagai abdomen. Okay, dia dekat abdomen. Now, serangga ni disebabkan oksigen tu dia lalu badan dia. Okay, kalau kita potong kepala, maksudnya apa? Kenapa dia boleh gerak-gerak? Sebab tempat pernafasan dia dekat spiracle, bukan kat kepala. Dia masih bernafas. Yes, sebab dia masih bernafas untuk mendapatkan tenaga. So senang kata, kenapa dia bergerak-gerak adalah oksigen tu boleh masuk lagi, sel badan dia boleh dapat oksigen. Bila sel badan dapat oksigen, kita nak bayangkan badan dia boleh berrespirasi aerob. Bila berrespirasi aerob, otot-otot dia masih boleh dapatkan tenaga. Bila dapatkan tenaga, dia boleh bergerak-gerak. Kalaulah korang perasan lepas ni, tapi janganlah. Lepas ni kalau korang tengok, kalau korang potong kepala lipas ataupun korang spray lah, ataupun korang terbalikkan, lipas tu boleh bergerak 2-3 hari dia masih boleh gerak-gerak tau. Tapi tak payahlah kejam sangat, Nabil pun tak sampai hati nak buat lipas macam tu kan. Okay, dia masih boleh bergerak-gerak sebab oksigen lalu badan. So senang kata, liang dia yang kecil tu, liang kecil kat tepi badan tu namanya spiracle. Lepas tu spiracle ni, kita besarkan, ni tau, ini badan dia tau, spiracle tu dia ada dahan tau. Dahannya nama trakea. Ranting-ranting kecil ini kita panggil dia sebagai trakeol. Sebab tu kita akan panggil trakeol ni adalah tempat pertukaran gas. Sebab dia ada jumlah luas permukaan yang banyak. Bayangkan ini trakeol lah. So trakeol paling hujung tu. So trakeol ni kita kata dia sinilah adalah tempat pertukaran gas. Ataupun pertukaran gas, ataupun kita kata inilah sistem respirasi dia, struktur respirasi dia. So, awak tengok dekat sini, nama sistem untuk belalang ni kita panggil dia sebagai sistem trakea. So, saya ulang. Disebabkan serangga, dia dapat oksigen melalui badan spiracle yang kecil-kecil. Nama sistem pertukaran gasnya dikenali sebagai sistem trakea. Sistem trakea terdiri daripada pertama spiracle, kemudian dia ada trakea, ketiga dia ada trakeol. So far sampai sini okey tak? Okey tak? Okey cikgu, kita orang lapar. Okey cikgu, okey. Okey. Right, last. Okay, lepas ni, korang siang ikan. Saya sampaikan ke ikan je. Ada siapa pernah siang ikan tak? Tolong mak siang ikan. Tak Saya. Korang pernah makan ikan tak? nak. Ikan benar. Sedih lah korang tak makan ikan. Okay, Tak now suka korang ikan. perasan tak ikan kat tepi dia punya telinga tu?
Okay, Perasan. telinga ikan tu, kita tak panggil dia telinga tau. Kita panggil dia adalah operculum. Tu, operculum yang boleh kembang tu, operculum. Dalam operculum tu, ada insang. Insang ikan biasanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Senang kata 4 pasang. Kenapa 4 pasang? Kanan 4, kiri 4. So kita kata ada 4 pasang. So ikan yang 4 pasang ni, dia ada sikat-sikat ni. So sikat-sikat ni kita panggil dia sebagai filamen. Okay. Kemudian sikat-sikat tu, ada lagi halus kecil-kecil. Halus yang kecil-kecil tu kita panggil sebagai lamela. So saya ulang slow tau. Ikan ada operculum. Dalam operculum ada apa? Dia ada 4 pasang apa? Insang. 4 pasang insang. Setiap insang dia ada struktur-struktur halus yang kita kenali sebagai Filamen. Filamen. yes, filamen. So kemudian filamen tu ada struktur-struktur halus lagi yang kita kenali dia sebagai Lamela. lamela. So organ pertukaran gas untuk ikan, operculum, insang ataupun filamen dan juga lamela. Mana satu? Dalam proses Insang. Dan lamela. okey, lamela dan juga filamen. Saya ulang, saya Filamen. betulkan soalan saya. Struktur pertukaran gas. Gas oksigen meresap masuk, karbon dioksida meresap keluar untuk ikan berlaku di mana? Filamen. Lamela dengan Yes, filamen. lamela dan juga filamen. So, kat sini kalau dikata sini filamen adalah tempat pertukaran gas. Kalau paling spesifik adalah filamen, tapi saya boleh tambah filamen dan lamela. Okay, so ciri-ciri filamen. Filamen ada lamela. Lamela ni yang lagi nipis. Dia nipis dan pipih. Pipih tu nipis lah. Kemudian bilangan dia adalah banyak. Kemudian dia nipis dan juga banyak kapilari darah. So ini adalah ciri-ciri untuk filamen. So do you have any question? Ada soalan tak? Hari ni saya laju sangat tak? Saya rasa hari ni saya cakap laju. Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada. Maksudnya kalau awak cakap tak ada, maksudnya korang dah biasa dengan saya. Kalau budak tak biasa dengan saya, dia orang selalu suruh saya slow down. Dia kata saya cakap laju. Okay. Now, so kesimpulannya, dalam bab 8 kita dah belajar, sistem respirasi. Sistem respirasi dalam bab 8 ni kita belajar 4 jenis organisma. Pertama kita cerita yang paling kecil sekali, serangga, ikan, katak dan juga manusia. Dalam sistem respirasi ini memerlukan organ respirasi atau organ pertukaran gas. Okay, now organ pertukaran gas ni, saya tulis ni organ pertukaran gas ataupun organ respirasi, atau saya tulis struktur respirasi lah. Struktur respirasi, saya cerita hari ni 2 je, respirasi. Untuk ikan, kita kenali dia, serangga dulu. Apa struktur respirasi untuk serangga? Trakea. Trakea ke? Tracheol. Tracheol. Okay. Kalau untuk ikan? Filamen dan lamela. Yes, filamen dan juga lamela. Okay. Apakah persamaan antara tracheol dan juga filamen? Jumlah luas permukaan. Yeah, jumlah luas permukaan perisi padunya adalah besar lagi. Dua-dua nipis. Dua-dua nipis. Lagi? Lembab. Ada lagi tak? Itu ada kapilari. Tak ada. Sebab yang ada kapilari darah, ini sahaja yang ada kapilari darah. Kalau tracheol tiada kapilari Darah. darah. So, esok pukul 9 pagi, esok kita akan cerita pasal struktur respirasi bagi katak dan juga manusia, dan kita akan cuba belajar macam mana katak dengan ikan tu bernafas. So, itu sahaja. So homework untuk minggu ni nanti saya betulkan balik. Mazi Ching takut dah buat dah tu. Google Form tu ada satu Google Form tu saya buang dulu.
Sebab saya rasa minggu ni tak sempat, kita buat minggu depan. Alright, nanti saya update balik untuk kerja minggu ni punya. So itu sahaja. Jangan lupa, thank you so much hari ni. Hari ni tak ramai tapi tak apa. Untuk saya mana yang boleh, yang masuk kelas Google Meet ni, thank you so much. Yang tak masuk ni saya husnuzon, maybe line tak bagus. Yang tak dapat masuk, yang ada masalah line, awak boleh tengok recording. Saya rasa dalam keadaan macam ni saya lebih suka husnuzon, baik sangka, daripada saya fikir bukan-bukan. Sebab kalau saya fikir bukan-bukan, dia buat saya paranoid. Bila saya paranoid, saya stres. Bila saya stres, saya cepat marah. Bila saya cepat marah, saya akan marah awak. Awak nak tak saya marah-marah? Jangan, nanti cancel naik ni. Darah tinggi bro. Alright, so itu sahaja. So saya jumpa besok. Besok malam nanti ada bola ke? Tak ambil tahu.